Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita mau bersambung bagaimana seorang Kristian menang dalam hidupnya. Ya, ini adalah tipu muslihat daripada syaitan yang kita mesti belajar dan tahuhi. Okey? Kita masuk dalam 2 Korintius babak 2 ayat 11. Dia berkata, 2 Korintius babak 2 ayat 11. Aku berbuat demikian supaya iblis tidak berpeluang untuk menguasai kita kerana kita mengetahui rancangannya. Ya. Kita mesti tahu apa rancangan iblis dalam hidup kita. Kerana kita berperang dari kemenangan. Kita sudah menang, tetapi syaitan akan menaruh tipu muslihatnya dalam hidup kita untuk mengelirukan kita. Ya, apa cara-caranya? Ya, saya mengulaskan. Okey, dia adalah pendusta, iaitu syaitan adalah pendusta. Dia adalah penuduh. Dia adalah penipu. Dia adalah penggoda. Dia adalah penindas. Dia adalah penghalang. Dia sebagai singa mengaum. Dia juga boleh berubah menjadi malaikat cahaya. Ya, ini adalah tipu muslihat syaitan di dalam hidup kita. Oleh itu, kita mesti mengenalinya dan kita fahami apa tipu muslihat itu supaya kita tidak terperangkap dalam tipu muslihat syaitan. Kerana kita mesti tahu bila Yesus disalibkan, dia mati untuk dosa kita. Pada hari ketiga, dia dibangkitkan oleh Allah Bapa dan Yesus menang dalam segalanya. Oleh itu, syaitan sudah dikalahkan di kayu salib. Ya, kita mesti tahu ini. Mari kita masuk teliti supaya kita tahu ayat Tuhan itu benar dan dikatakan kita sudah menang. Tetapi syaitan tidak putus asa. Dia selalu mengelirukan kita. Okey? Kita masuk dalam satu, dia adalah pendusta. Okey, dalam Yohanes babak 8. Mencarinya. Yohanes babak 8 ayat 44 dia berkata. Babak 8, Yohanes babak 8 ayat 44 berkata, Bapak kamu iblis dan kamu anak-anaknya. Kamu lebih suka menurut kehendak bapa kamu. Sejak permulaan, iblis itu pembunuh. Dia tidak pernah memihak kebenaran. Kerana tidak ada kebenaran padanya. Apabila iblis berdusta, hal itu memang sudah sewajarnya. Kerana dia pendusta dari asal segala dusta. Ini bermakna syaitan adalah pendusta, penipuan dari mulanya. Kalau kita tidak tahu kebenaran sebenarnya, kita boleh jatuh dalam penipuan syaitan. So ini berkata, kalau kamu ikut jalan yang tidak benar, kamu adalah anak-anak iblis. Kerana fikiran kamu sudah terserong. Nah, dia iaitu syaitan adalah pendusta. Okey? Yang kedua, syaitan adalah penuduh
dia membuat fitnah, penuduh dalam Wahyu babak 12. Wahyu babak 12 ayat 10 berkata, kemudian aku mendengar suara lantang di syurga berkata, sekarangnya masa Allah menyelamatkan umatnya dan menunjukkan kuasanya sebagai Raja. Sekarang penyelamat yang diutusnya itu menunjukkan kekuasaannya. Ya. Ini memberitahu kita penyelamat itu adalah Yesus Kristus akan menunjukkan kuasanya dan menyelamatkan umatnya. Bagaimana Yesus menyelamatkan kita? Dengan darahnya. Ya, dengan darahnya dosa kita telah dibersihkan. Ya. Dan apa berlaku? Kerana yang menuduh, yang membuat fitnah itu terhadap saudara-saudara kita di hadapan Allah siang dan malam sudah dibuang dari syurga. Ya. Bila masa Yesus disalibkan. Okey, kerana kemenangan sudah didapati pada hari ketiga bila Yesus dibangkitkan. Orang yang menuduh iaitu syaitan yang menuduh kita siang dan malam di hadapan Allah sudah dibuang dari syurga. Okey? Ini adalah yang kedua. Bila kita tahu syaitan yang menuduh, yang membuat fitnah itu sudah dibuang dari syurga. Okey? Yang ketiga, kita tahu syaitan itu penipu. Dalam Wahyu babak 12 ayat 9 dia berkata, naga besar itu dibuang dari syurga. Itulah ular tua yang bernama Iblis atau syaitan, yang menipu seluruh dunia. Ya. Dia dibuang ke bumi dengan semua malaikatnya. Ya. Siapa yang menguasai bumi dan seluruh dunia? Sini dia berkata, dia dibuang ke bumi dengan semua malaikatnya. Kerana dia sudah dikalahkan. Naga itu dikalahkan. Naga itu dan malaikat-malaikatnya tidak dibenarkan tinggal di syurga lagi. Naga besar itu dibuang dari syurga. Itulah ular tua yang bernama Iblis atau syaitan, yang menipu seluruh dunia. Dia dibuang ke bumi dengan semua malaikat-malaikatnya. Ya. Dia adalah penipu. Kita jangan ditipu oleh dia, kerana dia akan mengeliru kita. Kalau kita tidak tahu kebenaran, kemenangan, syaitan dapat menipu kita. So kita mesti menggunakan ayat Tuhan supaya kita tahu kita sudah ada dalam kemenangan. Okey? Dia juga adalah pengoda dalam Matius babak 4. Mari kita mendengarnya. Matius babak 4 ayat 1 sampai 11. Yesus dicobai oleh iblis, iaitu tajuknya. Kemudian Yesus dipimpin oleh Roh Allah ke padang gurun supaya dicobai oleh iblis. Setelah berpuasa selama 40 hari dan 40 malam, Yesus lapar. Lalu iblis datang dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahlah batu-batu ini menjadi roti." Yesus menjawab,
di dalam Alkitab tertulis. Manusia tidak dapat hidup dengan roti sahaja, tetapi juga dengan setiap kata yang difirmankan oleh Allah. Ya, kerana kita adalah dicipta oleh Tuhan dalam roh. Kita ada roh Allah. Okey, kita mesti faham. Badan kita tidak ada kesempatan ini. Walaupun kita dengar dia puasa. Yesus datang sebagai manusia. Dia puasa, dia lapar. Okey? Dan apa yang Yesus berkata? Manusia tidak dapat hidup dengan roti sahaja. Bukan dengan badan jasmani sahaja, tetapi juga dengan setiap kata yang difirmankan oleh Allah. Ya. Roh kita mesti ada makanan roh supaya kita boleh hidup. Okey, kita mesti tahu. Kemudian dalam ayat 5, Iblis membawa Yesus ke Yerusalem, kota suci itu. Lalu meletakkan dia di puncak rumah Tuhan. Iblis berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, terjunlah ke bawah. Kerana di dalam Alkitab tertulis, Allah akan menyuruh malaikat-malaikatnya menjaga engkau. Malaikat akan menyambut engkau dengan tangan." Ya, supaya kaki kamu tidak terhantuk pada batu. Ya, Yesus menjawab, "Tetapi di dalam Alkitab tertulis juga, janganlah kamu cubai Tuhan Allah kamu." Ya. Yesus pun berkata, "Syaitan, dia itu Allah kamu juga, tetapi kamu memberontak. Kamu tidak mau percaya." Ya. Dan apa berlaku dalam ayat 8? Kemudian Iblis membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan semua kerajaan di dunia ini serta segala kekayaan kepadanya. Lalu Iblis berkata kepada Yesus, "Semua ini akan aku berikan kepada kamu jika engkau sujud menyembah aku." Yesus menjawab, "Pergilah, hai Iblis. Di dalam Alkitab tertulis, sembahlah Tuhan Allah kamu dan abdikan diri kepada Dia sahaja." Kemudian Iblis meninggalkan Yesus dan malaikat datang menolong Yesus. Ya. So, kita mesti tahu dia akan menggoda kita walaupun kita tahu kita dalam kemenangan, dia tidak putus asa dan dia pergi menggoda Yesus. Apa yang dia katakan? Kalau kamu anak Allah, jika engkau Syaitan pun kata kepada Adam dan Hawa, jika engkau makan, kamu tidak akan mati. Tetapi Yesus tahu tipu muslihatnya. Itulah Yesus tidak digoda oleh Syaitan. Ya, itu dalam Matius bab 4 ayat 1 sampai 11. Yesus tidak digoda. Okey, kita mesti tahu Yesus sudah menang, kita akan menang. Okey? Ada lagi. Ya. Dalam Kisah Rasul-Rasul bab 10 ayat 38, dia berkata, ya, Syaitan itu penindas. Okey? Kisah Rasul-Rasul bab 10 ayat 38 berkata, "Saudara-saudara, tahu bahawa Allah telah memilih Yesus, orang Nazaret itu, dan memberi Yesus roh Allah dan kekuasaan. Yesus pergi ke serata tempat untuk berbuat baik dan menyembuh semua orang yang dikuasai oleh iblis
Kerana Allah menyertai Yesus. Mengapa Allah menyertai Yesus? Kerana ramai orang yang dikuasai oleh iblis. Dan Yesus datang untuk menyembuhkan mereka kerana mereka sakit. Sakit dalam otak, sakit dalam badan. Itulah Yesus datang supaya kita boleh menerima penyembuhan dan penyelamatan. Okey? Kerana iblis sudah menindas orang kerana orang telah tertipu, telah menjadi keliru. Itulah Yesus datang. Okey? Kita tahu syaitan adalah penindas. Okey? Satu lagi. Ya. Syaitan ada juga menjadi penghalang hidup kita. Ya, dalam 1 Tesalonika babak 2. 1 Tesalonika babak 2. Ayat 18 dia berkata, Aku sendiri telah berusaha melawat kamu semua sekali, tetapi iblis menghalang kami. Kerana iblis boleh menjadi penghalang, ya, kerana Paulus nak pergi melawat, tetapi iblis boleh menghalang, ya. Okey, dalam 1 Tesalonika babak 2 ayat 18. Ya. Apa lagi? Dalam 1 Petrus babak 5 ayat 8. Syaitan itu adalah, dia berkata, 1 Petrus babak 5 ayat 8, dia berkata, Berjaga-jagalah dan berwaspadalah, kerana iblis, musuh kamu, merayau-rayau seperti singa yang mengaum sambil mencari mangsa. Ya, dia akan mengaum dan mencari mangsa kerana dia adalah singa yang mengaum. Ya, dia mau carilah siapa dia boleh kalahkan, kerana ada orang yang tidak tahu ayat Tuhan dan dia akan ditipu oleh pendusta, dia akan dikelirukan, dia akan digoda oleh syaitan. Ya. Okey? Yang satu lagi dalam 2 Korintius 11. 2 Korintius 11 ayat 14 berkata, hal itu tidak mengherankan. Iblis pun dapat menyamar seperti malaikat yang gilang gemilang. Ya. Iblis boleh menipu kita. Dahulu sebelum bila Allah mencipta itu kita panggil syaitan, ya. Dia dijatuhkan. Ya. Dulu dia adalah cahaya, malaikat cahaya. So dia boleh tiru. Dia boleh tiru. Kerana dia tahu dia boleh tiru menjadi seperti malaikat yang gilang gemilang. Ya. So kita mesti tahu tipu muslihat syaitan supaya kita tidak dikalahkan. Kita sudah menang. Tetapi kalau kita tidak mendengar ayat Tuhan, kita boleh ditipu oleh syaitan. Kerana syaitan itu pendusta, syaitan itu penuduh, dia akan mengucap ayat-ayat fitnah, dia akan mengelirukan, dia adalah penggoda, dia adalah penindas, dia adalah penghalang, dia adalah semacam singa mengaum,
dia boleh berubah menjadi malaikat cahaya untuk menipu kita. So, kita mesti tahu tipu muslihat syaitan supaya kita tidak terjerat dalamnya. Okey? Kita merenung ayat Tuhan supaya kita tahu kita menang, sudah menang. Okey? Sekian, terima kasih. Shalom.